Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bersama-sama lagi kita pagi ini dalam program Salih Al-Syi Muhammad kuliah mingguan Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara dengan kita mensyarahkan buku Inilah Doaku Salih Al-Syi Muhammad yang disusun oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mantan mufti wilayah, dan juga Allahumma salli mantan Salih ala Sayyidina Muhammad Salih ala Sayyidina Muhammad Menteri Agama kita, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, yang dikeluarkan oleh pejabat menteri di Jabatan Perdana Menteri, insyaAllah. Dan Salih ala Sayyidina Muhammad pada pagi ini kita akan baca pada doa yang ke-7, insyaAllah. Doa yang ke-7 Salih ala Sayyidina Muhammad. Kalau tuan-tuan dah bersiap dengan buku masing-masing, insyaAllah bolehlah kita sama-sama membaca doa yang ke-7 ini, insya-Allah. Doa ke-7, doa keluar daripada kediaman. Doanya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Maksudnya, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i daripada Sunan Al-Kubra. Mari kita sama-sama membaca doa ini. Kita sama-sama baca. Kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Dengan maksudnya, dengan nama Allah kami bertawakal kepada Allah, tiada upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, itu salah satu daripada doa yang boleh kita panjatkan ketika kita nak keluar daripada rumah. Bila ada sangat penting untuk kita memastikan bila kita keluar daripada rumah, kita membaca doa keluar daripada rumah. Sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita bergantung sepenuhnya kepada Allah waktu kita nak keluar daripada rumah ni. Siapa yang nak jaga rumah kita? Dan siapa pula yang nak jaga perjalanan kita supaya kita ni, salli ala Sayyidina Muhammad, selamat dalam perjalanan ni? Melainkan kita tak boleh nak melepaskan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung sepenuhnya dengan Allah Subhanahu wa taala, salli ala Sayyidina Muhammad, untuk memastikan perjalanan kita itu selamat. Sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kita keluar daripada rumah kita nak pergi ke kedai kat depan tu. Semalam, beberapa hari lepas. 2 hari lepas rasanya. Sallallahu alaihi wasallam. Seorang Sallallahu alaihi Muhammad, dia pengamal media. Dia bekerja di media, di Astro. Sallallahu alaihi Muhammad. Baru saja duk kongsi kegembiraan dia beli basikal baru. Baru je beli basikal tu. Dia post dekat dalam Instagram dia, berkongsi kegembiraan nak naik new bike, basikal yang baru. Kemudian keluarlah untuk beriadah. Elok dalam perjalanan dia keluar tu, subhanallah tuan-tuan, dilanggar daripada belakang dan dia meninggal di atas jalan. Sama juga dengan dekat Tawau, dekat Sabah semalam. Seorang lelaki berusia 52 tahun kalau tak salah, 50 lebih lah, 50-an. Keluar beriadah juga berbasikal. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad meninggal, sallallahu alaihi Muhammad. Dalam riadah dia. Dia pun tak tahu kata dia nak meninggal. Dia pun tak tahu kata dalam perjalanan tu, itulah perjalanan dia yang terakhir. Siapa yang boleh jamin kita keluar daripada rumah kita, nak pergi ke kedai depan rumah kita tu, kita selamat dalam perjalanan tersebut? Tak ada siapa boleh jaminan. Siapa pula boleh jaminan harta benda yang kita tinggalkan dalam rumah kita tu, sallallahu alaihi Muhammad, tidak dimasuki pencuri, tidak
tidak maksudnya berhadapan dengan apa musibah, kebakaran ke, banjir ke, contohlah kan, cuma saya kena banjir bawah ni. Apa-apa saja yang berlaku, kita tak tahu, tidak ada siapa pun boleh memberi jaminan yang Allah akan selamat dalam perjalanan tersebut dan sebagainya. Kita duduk dalam jaminan Allah saja yang boleh. Maka kita tak boleh nak melepaskan diri kita ni daripada sallallahu alaihi Muhammad, kebergantungan kita kepada Allah. Bila kita keluar daripada rumah kita, melainkan kita kena berdoa, dan doa seperti yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini dah salah satu daripada bentuk usaha kita ni. Allah sebut dalam Quran, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Salli ala sayyidina Muhammad. Innahu laisa lahu sultanu 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh syaitan itu tidak akan, salli ala sayyidina Muhammad, terpengaruh, salli ala sayyidina Muhammad, terhadap orang-orang yang beriman dan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salli ala sayyidina Muhammad. Surah An-Nahl ayat ke-99. Jadi syaitan yang ada ni, dia tak akan dipengaruhi. Dia tak akan boleh kacau, tak boleh ganggu kepada orang yang beriman dan kepada orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca doa tu. Ada satu lagi doa. Bila kita nak keluar daripada rumah kita, ingat apa doa ni elok. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tu Ustaz Ismat. Lepas tu kalau kita baca doa tu, syaitan kata dekat kita, kata kat kawan-kawan dia, macam manalah orang ni, macam mana kita nak kacau dia bila dia baca yang macam ni. Macam mana kita nak sesatkan dia, macam mana kita nak ganggukan, macam mana kita nak ganggu orang yang diberi petunjuk, macam mana kita nak ganggu orang yang diberi hidayah, salih alaihi wasallam, macam mana kita nak ganggu orang yang dipelihara oleh Allah. Maka tak boleh nak ganggu, maka syaitan pun tak boleh nak kacau kita pada hari tersebut. Ini pentingnya kita baca doa ni. Nak keluar pada rumah, ingat simple je tuan-tuan, dua perkataannya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Simple saja. Salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Simple. Kalau tak boleh ingat lagi, tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar je rumah, langkah je kaki keluar dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kalau nak panjang sikit, ada satu doa lagi. Allahumma inni, salli ala Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min. Allahumma inni a'udzu. Ada kat dalam doa, ada dalam buku saya ni. Mana dia? Ucapan keluar pada rumah, muka surat 86. Di buku saya ni, buku hidup dalam sunnah ni pun ada. 86. Doa ketika bermusafir. Salli ala Muhammad. Doa ketika kita keluar daripada rumah. Dan waktu nak cari ni dah tak jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dalam hadis riwayat Abu Daud disebut, salli ala Muhammad, maka bila kita baca doa tu, Bismillahirrahmanirrahim, dalam riwayat Abu Daud disebut, disambung lagi, maka akan dikatakan kepadanya, siapa kata? Allah akan kata dekat dia, kamu akan diberi petunjuk, kamu dicukupkan keperluan, dan kamu dilindungi. So ketika itu syaitan pun menjauhkan diri daripadanya. Lalu syaitan pun berkata kepada salah satu daripada temannya, dia kata, bagaimana mungkin kamu boleh mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, orang yang dicukupi, dan orang yang dilindungi. Bila kita baca doa ni, kita akan dapat 3 benda. Kita baca aja doa ni, kita akan dapat 3 benda. Apa benda yang pertama? Kita akan diberi petunjuk.
Salli ala Muhammad, kita akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan tersebut. Kita sangat-sangat memerlukan kepada petunjuk sebenarnya. Banyak benda dalam kehidupan kita yang kita tak tahu sebenarnya apa yang akan berlaku. Kadang-kadang pilihan-pilihan kita buat itu pilihan-pilihan yang menyalahi daripada yang sepatutnya, yang kita tak tahu. Mungkin kita ingat kata, okey dah kot, salli ala Muhammad, tapi tak. Maka kita memerlukan kepada petunjuk bila kita nak keluar daripada dalam perjalanan kita. Maka orang yang baca doa ni, dia akan diberi petunjuk. Yang keduanya, salli ala Muhammad, dia akan dicukupkan keperluan dia. Keperluan ni, salli ala Muhammad, kecukupan ni kita bukan tahu cukup tu tak kat mana. Mungkin kita rasa banyak tu cukup, tapi itu belum tentu. Mungkin yang cukup dekat kita tu hanya RM10 saja. Ya Allah tahu, mungkin lebih daripada RM10 itu menyebabkan kita akan jadi masalah. Mungkin kurang pula akan jadi masalah. Maka bila sebut cukup ini, Allah saja mengetahui. Dan Allah akan mencukupkan keperluan kita pada waktu tersebut. Tapi syarat satu je tuan-tuan. Dengan doa ni satu benda je. Kita kena yakin dengan doa yang kita panjang. Kalau kita tak yakin, tak jadi. Doa ni kena yakin. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Yang ketiganya, kamu akan dilindungi. Sallallahu alaihi janji Allah SWT. Dalam perjalanan sebut, Allah akan melindungi kita. Mudah-mudahan Allah, dengan perlindungan Allah tu, Allah akan selamatkan kita. Jadi setiap kali kita faham dah. Bila tiga benda ni kita dapat, kita akan diberi petunjuk, kita akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa lagi? Kita akan, keperluan kita akan dicukupi, kemudian kita akan dilindungi. Syaitan pula kata waktu tu, macam mana kita nak kacau orang yang dah dapat petunjuk? Macam mana orang nak kacau orang yang telah? Maka syaitan pun menjauhkan diri daripada kita pada waktu tersebut. Subhanallah. Kalau tuan-tuan rasa macam tak puas lagi, ada lagi nak doa lagi ni, sambung lagi dengan satu doa lagi yang diajar oleh Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam sebuah riwayat salli ala sayyidina Muhammad, dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, berbunyi hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha ataupun Hindun, menyebutkan bahawa apabila Nabi ingin keluar daripada rumah, maka baginda mengucapkan Bismillahi tawakkal ala Allah. Itu kita sebut tadi kan, Bismillahi tawakkal ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udhilla au azilla au uzilla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ini lagi special ni doa ni. Ni riwayat daripada yang tercatat kita Al-Azkar Imam Nawawi Ta'ala. Yang bermaksud, dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada tersesat atau disesatkan. Aku berbuat dosa atau orang membuatku aku berdosa. Aku menginaya orang lain dan terinaya. Aku berbuat bodoh atau diperbodohkan oleh orang lain. Ini doa yang kita panjatkan bila kita keluar, kita nak keluar dalam satu perjalanan. Apa yang kita minta? Yang pertama, kita menyebutkan bahawa kita bertawakal kepada Allah. Menyerahkan diri kita kepada Allah. Yang keduanya, salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Kita minta perlindungan Allah. Daripada apa? Yang pertamanya, salli ala sayyidina Muhammad, daripada tersesat. Sesat jalan. Salli ala sayyidina Muhammad. Ini kita faham lah. Kita nak keluar tu memang kita tak mau sesat jalan. Kita ada Waze sekarang ni. Waze pun boleh bawa pergi 4 lane. Kan? Nama dia GPS guna pun sesat. Nak pergi 4 lane, di pergi 4 lane pun ada. Boleh jadi je macam demikian. Atau boleh jadi saja iPhone kita terpadam. Boleh jadi saja macam-macam. Perkara boleh berlaku dalam perjalanan. Sebab tu perjalanan ni disebut sebagai
salih ala sebab perjalanan juga perjalanan satu azab. Ada riwayat sebut demikian. Ataupun disesatkan. Ada orang-orang ataupun usaha-usaha untuk menyebabkan kita tersesat dalam perjalanan tersebut. Kita pergi tengok-tengok ada orang tepi jalan, kita bertanya kat dia, nak pergi kat sini kat mana? Oh, kita pergi turis sana, lepas tu jumpa traffic light, lepas tu ambil kiri, lepas tu boleh nampak bukit, naik bukit tu, lepas tu turun bukit lagi jumpa simpang tu ambil kanan lagi jumpa jembatan tu lalu kot tu, lepas tu cerita kita pun ikut dia tengok pergi mana kampung orang asli. Subhanallah, Siman. Nak pergi 4 lane, pergi 4. Akhirnya sampai 4 lane. Pasal apa? Orang tu telah menipu kita. Menyebabkan kita tersesat jalan sebagainya. Salih ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kita minta apa lagi? Kita daripada aku berbuat dosa atau orang lain membuat aku berdosa. Yang berjalan tersebut, kita buat dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Buat macam-macam lah. Kita duduk tengok kadang-kadang bila kita dekat jalan ni. Salih ala Sayyidina Muhammad. Ada aja benda yang tak puas hati kita kadang-kadang. Ada aja benda yang menyebabkan kita tak puas hati. Misalnya sebab kita maki hamun orang, kita jadi pembuli jalan raya, sebagainya. Salih ala Sayyidina Muhammad. Dan selalu buat dosa kadang-kadang. Kita potong queue orang beratur. Kita ingat tak salah ke? Dan orang duduk beratur panjang, tuan-tuan masuk. Lepas tu tapi dengan sengaja tuan-tuan buat macam tu. Tak sengaja lain cerita. Ada lah. Kita pun kadang-kadang kita duduk beratur panjang-panjang, tiba-tiba ada orang main duduk potong queue, kita pun sakit hati. Beraturlah, sama-sama lah. Masing-masing pun nak cepat. Bukan kita seorang yang nak cepat, orang lain pun nak cepat juga. Kita buat kadang-kadang benda-benda yang menyebabkan kita salih ala Sayyidina Muhammad, dan kita buat tu mengundang bahaya kepada orang lain. Kan? Salih ala Sayyidina Muhammad. Boleh jadi. Maka kita berdosa. Ataupun orang lain membuatkan kita berdosa. Ya, dia potong dekat depan kita, menyebabkan kita maki hamu dia. Kita dihimpit kita ke. Dia macam-macam lah benda-benda yang orang lain yang buat satu perkara yang menyebabkan kita yang menanggung dosa tu. Dengan respon yang kita buat tu, kita berdosa. Kita minta jauh daripada benda yang macam ni. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita menginayah orang lain ataupun kita pula terinayah. Dalam perjalanan tersebut, kita inayah orang. Salli ala Sayyidina Muhammad, tindakan kita tu menginayah orang yang lain. Menyebabkan dia kenderaan dia jadi rosak ke, Sayyidina Muhammad dia. Ada aja benda yang kita buat yang menginayah orang. Ataupun kita pula terinayah. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Terinayah. Teranayah. Kan ada orang betulkan bukan ada. Sayyidina Muhammad. Ini tuan-tuan Sayyidina Muhammad boleh jadi macam ni. Ataupun kita buat benda bodoh atau kita diperbodohkan oleh orang lain. Maka ini perkara-perkara yang kita minta perlindungan daripada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah melindungi. Dan kita keluar dengan keadaan kita menyerahkan diri kita kepada Allah SWT. Namun di sana ada adab-adab. Ada adab-adab. Salih ala Sayyidina Muhammad. Salih ala Sayyidina Muhammad. Ketika kita nak keluar untuk bermusafir. Bila kita nak keluar pada rumah, kita nak pergi mana-mana, ada adab-adabnya juga. Selain daripada kita berdoa. Tadi ni kita panjatkan doa tersebut. Yang pertamanya tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita memiliki tujuan yang jelas. Bila kita nak keluar untuk bermusafir, mesti ada tujuan yang jelas. Bukan tak ada tujuan. Pasal nak pergi mana ni? Tak ada tujuan, tak boleh. Dalam keadaan kita nak keluar, mesti ada tujuan yang jelas. Supaya kerja yang kita nak buat, perjalanan yang kita nak buat tu, dia perjalanan yang memberi manfaat. Dia tujuan dia baik. Ada sebab kita ni tak ada terlepas pada dosa dan pahala. Yang kita nak buat tu mesti ada dosa, mesti ada pahala. Dia tak boleh, kalau dia boleh jadi, dia sama ada boleh jadi dosa atau boleh jadi pahala. Maka itulah yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Maka disebabkan kita nak benda yang kita buat tu jadi pahala kita, maka dia mesti ada tujuannya. Saya sebab kamu nak pergi mana sebenarnya? Nak buat yang ni, untuk yang ni, supaya dapat yang ni. Ada tujuannya. Salih ala Sayyidina. Kalau kita nak buat tu benda baik, maka teruskan perjalanan tersebut. Kalau benda kita nak buat tu kita nampak, kita tahu dia boleh mengundang dosa dan boleh jadi dosa dekat kita, maka waktu tu kita boleh tinggalkan. Maksudnya
bila kita nak keluar tu, kita tahu tujuan yang jelas. Solat Jumaat pasal apa kita nak pergi ke tempat tersebut ataupun kita nak keluar dari rumah kita pada waktu tersebut. Solat Jumaat. Yang kedua, berzikirlah sepanjang perjalanan. Sepanjang perjalanan kita kena ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan tersebut. Supaya bila kita duduk dalam perjalanan kita tu, kita banyak mengingati Allah, maka kita dapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah jauhkan kita daripada musibah, jauh kita daripada benda yang tersembunyi, yang tersembunyi dalam perjalanan kita tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita contoh bila kita nak naik gunung tu, sallallahu alaihi Muhammad, dan turun gunung, bila kita naik tempat tinggi kita takbir. Bila kita turun sekali kita bertasbih. Buat kereta, lepas tu naik bukit. Naik bukit. Ingat Nabi kata apa? Kalau naik bukit ni kata apa? Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu turun. Subhanallah, 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 Subhanallah. Supaya dalam perjalanan itu sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Habis Ustaz tak boleh dengar radio mengantuk-mengantuk dengar pilihan radio Ustaz. Ya, dengar radio. Tapi jangan sampai ke tahap dalam keadaan kita mendengar muzik itu menyebabkan sampai kita tu lalai dan lupa alpa kita ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita terlalu asyik sampai kita terlupa. Tu Sallallahu alaihi Muhammad. Yang ketiganya, antara adabnya ialah kalau dia seorang perempuan maka hendaklah dia ditemani oleh mahram. Nabi SAW melarang orang perempuan dia keluar ni tanpa mahram. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan Nabi SAW menyuruh sahabat untuk menemani isterinya pergi haji. Perempuan boleh juga kalau dia nak pergi dengan rombongan. Dengan rombongan. Jadi ada orang yang menjadi mahram. Yang keempat, Sallallahu alaihi Muhammad, bersegeralah pulang ketika selesai daripada urusan kita tu. Sebab Sallallahu alaihi Muhammad, tapi bukanlah maksud kata sampai tak boleh nak menikmati perjalanan tu, boleh lah. Sebab apa? Sebab bila kita keluar untuk perjalanan, kita telah meninggalkan sanak saudara kita, meninggalkan keluarga kita daripada zon nyaman. Sebab zon yang selesa. Sebab kita ni, keluarga kita tu dilengkapi dengan adanya kita. So bila kita tak ada, maka keluarga tu akan jadi kurang lengkap. Bila kurang lengkap ni, Sallallahu alaihi wasallam, bila kita balik, maka dia akan, keluarga tu akan jadi sempurna. Sebab Nabi SAW sebut, permusafiran itu adalah sebahagian daripada azab. Kerana dalam permusafiran mencegah salah seorang daripada kamu makan, minum dan tidur. Maka apabila selesai urusannya, maka segeralah pulang kepada keluarganya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu dia antara adab-adab Sallallahu alaihi Muhammad bila kita keluar untuk bermusafir, insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, maka itulah kepentingan kita memohon doa kepada Allah agar Allah selamatkan perjalanan kita, dan keutamaan untuk kita berdoa kepada Allah bila kita nak bermusafir juga tercatat dalam sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Al-Quran Allah sebut wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan dia memberi rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, kita itulah di antara kepentingan supaya sallallahu alaihi Muhammad perjalanan kita dalam kehidupan kita sentiasa mendapat perlindungan di sisi Allah. Allah menggunakan kecukupan, Allah memberikan sallallahu penjagaan, perlindungan, Allah memberikan keselamatan dalam setiap urusan dalam kehidupan kita. Sebab itulah kita memerlukan dua benda. Yang pertamanya doa, yang keduanya ialah tawakal kepada Allah SWT dalam setiap urusan kehidupan kita, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan atas perhatian semua. InsyaAllah kita akan sambung lagi di lain masa dan ketika. Tahniah juga kepada pihak Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara atas penganjuran program pada setiap minggu ni, insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.